Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita di TS Podcast episod yang kelima. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali bersua untuk episod yang kelima. TS Podcast dibawakan khas daripada Tanwir Koko, minuman berperisa coklat yang mempunyai bahan-bahan semula jadi seperti kokok, tamar, kismis, madu, badam, buah tin yang menjadikan minuman Tanwir Koko diminati oleh orang ramai. Jadi kepada anda yang nak dapatkan minuman Tanwir Koko, anda boleh pergi di TikTok Madrasah At-Tanwiriyah. Anda boleh klik di bio untuk anda dapatkan maklumat ataupun nak tahu harga tentang minuman Tanwir Koko ini. Anda boleh terus layari di TikTok Madrasah At-Tanwiriyah. Baik, insyaAllah hari ini di episod yang kelima, kita bersama dengan orang kuat Tanwiriyah. Di mana di sini seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini, di Tanwiriyah kita mempunyai 3 sekolah, iaitu tahfiz, menengah dan juga rendah. Jadi hari ini saya bersama dengan Ustaz Muhammad Hanafi bin Muhammad Nozar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ustaz akan bersama dengan kita. Ada beberapa perkara yang nak dikongsikan, memandangkan kita ni berada di bulan November dan nak berakhir untuk 2024. Jadi 2025 masih lagi ada ibu dan ayah yang mencari tempat pengajian anak-anak mereka di peringkat sekolah menengah. Sebab itu, untuk kita cerita lebih lanjut Ustaz, saya lebih suka nak mendengar Ustaz tentang pengenalan diri Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Dipersilakan. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Aziz. Nama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Nozar, berasal daripada Ceras, Kuala Lumpur, telah berumah tangga, mempunyai 4 orang anak. Kini menetap di Bakri Muar. Mula-mula saya pindah daripada Kuala Lumpur dulu, orang Muar cakap, "Ustaz, bukan Muar Ustaz, Muar." Betul. Saya mula bertugas di Madrasah Tanwiriyah mulai tahun 2016. Okey. Sebagai guru di Sekolah Rendah Islam Tanwiriyah. Kemudian tahun 2017 saya masuk SMAT sebagai guru. Kemudian tahun 2019 saya dilantik sebagai Setiausaha SPM. Tahun 2020 sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Okey. Kemudian tahun 2021 saya dilantik sebagai pengetua Sekolah Menengah Islam Tanwiriyah Tahfiz sehingga kini. Baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sokongan bantuan tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa sekalian, mudah-mudahan Sekolah Menengah Islam yang saya ketuai ini akan menjadi sebuah sekolah yang berjaya dalam mendidik anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz. Seperti sedia maklum, kita tahu Tanwiriyah ni biasa orang sebut Madrasah Tahfiz Al-Quran Tanwiriyah. Orang tahu tahfiz, tapi orang tak tahu di dalam ni ada sekolah menengah. Jadi Ustaz difahamkan sebagai pengetua di sekolah menengah. Boleh Ustaz cerita sikit sejarah Sekolah Menengah Islam At-Tanwiriyah Tahfiz ini pada awal sampai sekarang Ustaz? Baik. Macam Ustaz Aziz sebut, Madrasah Tanwiriyah ni dia bermula tahun 2009. Kemudian bila kita dah mula ada permintaan dan kita ada kemampuan dari sudut kewangan dan sebagainya, kita buka Sekolah Menengah Islam At-Tanwiriyah Tahfiz. Okay. Jadi macam yang Ustaz Aziz sebut ni, kita dekat Tanwiriyah ni ada 3 adik-beradik. Tahfiz, Serat dan Smart. Tahfiz ni kira abang sulung lah. Okay. Dia lahir dulu. Okay, betul. Serat ni abang ah. Smart ni Ucu. Ucu, musuh. Dia yang bongsu sekali. Jadi Smart ni ditubuhkan tahun 2015 dan sehingga tahun ni 2024 kita dah 9 tahun, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah tahun depan kita menjejak umur 10 tahun Smart. Alhamdulillah. 10 tahun saya, hampir 10 tahun Ya, betul. di sekolah menengah Islam Tanwiriyah ni ditubuhkan dah hampir betul. 10 tahun. Alhamdulillah. Baik Ustaz, di mana-mana sekolah
mesti ada pencapaian ni Ustaz. Selama 10 hampir masuk 10 tahun ni Ustaz, apakah pencapaian yang terbaik di Smart ni Ustaz? Baik, alhamdulillah. Kita di Smart, kita tubuh tahun 2015. SPM kita bermula 2019. Sebab kita mula 2015 tu kita hanya buka untuk pelajar tingkatan 1 dan 2 sahaja. 2016 kita dah ada tingkatan 1, 2, 3. Kemudian naik. Jadi batch pertama SPM di Smart ini tahun 2019. Dan 2019 tu kita hanya ada 9 orang calon SPM dan kita menumpang di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Parit Jawa. Itulah batch pertama SPM kita 9 orang. Kemudian masuk tahun 2020 dan seterusnya, alhamdulillah untuk tahun ni pencapaian kita tahun ni, bilangan pelajar kita sudah melebihi 100 orang. Daripada asalnya kita ada lebih kurang dalam 50 orang pelajar, naik 70, naik 90. Tahun ni kita ada 110 orang pelajar. Dan juga kita ada lebih kurang 14 orang guru, 7 lelaki, 7 perempuan, 7 ustaz, 7 ustazah dan seorang kerani. Pencapaian kita, alhamdulillah, setiap tahun SPM kita ada pelajar-pelajar yang dapat straight A. SMA kita juga baru-baru ni ada pelajar yang mendapat Mumtaz Sufi dan dijemput ke Johor Bahru untuk menerima anugerah. SMRA juga ada yang mendapat anugerah peringkat negeri. Kita juga masuk pertandingan antara tahfiz-tahfiz daerah Muar. Kita adalah johan keseluruhan untuk tahfiz-tahfiz lelaki. Dan kita juga telah mendapat anugerah 4 bintang. Anugerah 4 bintang, sebab itu kalau di flyers kami ini, kita letakkan di atas ini, Smart ataupun Sekolah Menengah Islam Tanwiyah Tahfiz ini mendapat pengiktirafan 4 bintang daripada Standard Quality Institusi Pendidikan Swasta di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kalau kita sebut mengenai sekolah menengah, sekolah menengah kalau kat negeri Johor ni mana tempat banyak. Jadinya macam sini Sekolah Menengah Islam Tanwiyah Tahfiz ni swasta, pendidikan swasta. Betul. Okey. Jadi apa perbezaan Ustaz? Apa perbezaan ataupun apa yang menarik bagi orang penonton ni tahu tentang Sekolah Menengah Tahfiz ni Ustaz? Baik. Apa orang panggil kelainannya? Kelainan berbanding yang lain. Lain. Baik. Macam Ustaz Aziz sebut, kami di Smart ni kami adalah Sekolah Menengah Islam Swasta. Okey. Walaupun kami swasta, kami bergerak sendiri, kami bukan ada dapat bayaran. Gaji guru kami bukan dibayar daripada kerajaan menggunakan duit yuran pelajar dan sebagainya. Tetapi kita berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita juga berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kita juga berdaftar dengan JAKIM. Kita juga ahli kepada Persatuan Tahfiz Malaysia Permata Quran. Kami juga di Smart adalah ahli kepada Pinta Johor. Jadi kita bukan sebuah sekolah yang syok sendiri. Tak. Apa juga dasar, apa juga undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan ke, pihak kerajaan negeri, jabatan agama dan sebagainya, kita terlibat secara langsung. Walaupun kita swasta, kita terlibat secara langsung. Cuma di sini untuk makluman penonton sekalian, kelainan yang paling utama yang kita sediakan, pertama adalah kita ada fast track. Okey. Fast track ini kerana kita melihat ramainya pelajar tahfiz di Malaysia ini, apabila mereka tamat saja ataupun kita kata dah khatam 30 juzuk Quran, dah hafiz, mereka ini tidak ada SPM. Bila pelajar-pelajar ini nak ambil SPM, kita tak boleh mulakan pelajar ini daripada tingkatan 1. Sebab mereka sudah ada yang umur 18, 19. Jadi mereka ingin belajar dalam tempoh 1 tahun sahaja. Walaupun mereka dah tak belajar akademik 6 tahun, mereka kali terakhir belajar akademik darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, mereka tak belajar akademik. Tapi bila kita buat fast track ini, mereka masuk ke Smart, kita akan ajar silibus yang lama tu, yang pelajar lain belajar dalam masa 5 tahun, kita kompreskan dia. Kita ajar kepada pelajar-pelajar hafiz ini dalam tempoh setahun. Hujung tahun ambil SPM. Mula kami buat fast track ini tahun 2020.
sejujurnya saya dengan kawan-kawan guru-guru semua kami takut. Okey. Macam mana nak ajar budak-budak yang dah lama tak belajar matematik, sains, bahasa Melayu ni. Kita kena ajar 5 tahun punya silibus dalam tempoh 1 tahun. Tapi lepas kita berbincang, kemudian kita insya-Allah kita minta pertolongan Allah dan kita mengambil keberkatan Quran yang ada dalam dada pelajar-pelajar ni. Bila kita bawa mereka masuk, kita ajar saja, daya penyerapan mereka sangat laju. Alhamdulillah. Dan kami ada dah beberapa tahun kami ada pelajar fast track yang straight A. Allah. Tahun Straight lepas A, Ustaz? ya. Kami ada tahun lepas kami ada Rabihah Raihanah. Saya pernah tanya dia kata, "Ustaz, saya dah 6-7 tahun tak belajar akademik langsung, kosong." Masuk ke Smart, kita buat kelas pagi, petang, malam, kelas tambahan, kelas intensif, gerak gempur dan sebagainya. Tahun lepas dia ambil SPM tahun 2023, dia mendapat 8E. Dia ambil 8 subjek dan dia dapat 8E. Oh, Alhamdulillah. Okay, Ustaz, selama tertubuhnya adanya fast track ni Ustaz, perhatian Ustaz tentang pelajar-pelajar yang mungkin yang masuk sini mungkin tak pernah belajar akademik langsung. Mungkin ada yang maksudnya memang mak ayah pada kecil dah hantar ke tahfiz sampai dia hafal. Lalu sampai ke umur ambil SPM, dia tu ambil SPM dan tak belajar apa-apa. Okey, hasil pemerhatian Ustaz sepanjang wujud fast track ni, pelajar-pelajar yang ambil SPM Ustaz, belajar maksudnya diorang macam mana diorang punya nak capai target, struggle ke diorang ke? Dari sudut guru, kami memang tak boleh mengajar macam guru sekolah menengah kebangsaan, tak boleh. Kita tak boleh ajar, contohnya matematik, kita tak boleh ajar bab 1, bab 2, bab 3, tak boleh. Kita kena gunakan kita punya kreativiti untuk gabungkan bab yang berkaitan. Contohnya bab 8 tingkatan 4 dengan bab 3 tingkatan 5 tu ada kaitan. Ada 2 bab yang ada kaitan, maka dalam satu kelas ajar 2 bab terus. Okey. Dan mana-mana bab yang ada kaitan kita, sebab kita nak kena kejarkan masa yang pendek untuk mengajar silibus yang banyak. Jadi kita kompreskan. Cuma dari sudut pelajar tu sendiri, bila mereka ni dah, pertama mereka dah agak dewasa, umur 17, 18, 19. Yang kedua, mereka ni bila hari pertama masuk kelas, kita ajar sains, kita ajar bahasa Melayu, tata bahasa, sejarah, muka mereka sangat teruja. Okey. Dia macam dah lama lah tak dengar nama Parameswara ke apa kan. Betul. Mereka sangat teruja. Dan bila mereka teruja, apa yang kita ajar tu cepat masuk. Dan bila kita buat ujian dan sebagainya, kita lihat pelajar ni walaupun dah lama tak belajar, kadar kekuatan dia untuk menyerap tu sangat pantas. Okey, maksudnya dia teruja dengan penerimaan benda yang ilmu yang baru lah. Ilmu baru. Mungkin 3-4 tahun dia ngafal, sampai masuk ke sini, ngadak balik benda ni seronok. Dia baru dengar balik perkataan, contoh kalau sains oksigen, hidrogen kan, dia dah tak lama tak dengar tu. Dia teruja. Dan bila teruja tu, dia bersungguh belajar. Dan yang saya nampak yang paling utama adalah keberkatan Quran yang telah ada 30 juzuk dalam dada pelajar-pelajar kita ni. Baik, insya-Allah 10 tahun tertubuhnya Sekolah Menengah Ihsan Tanwiriyah. Lepas tu fast track berapa tahun Ustaz tahun ni? Fast track kita mula tahun 2020, tahun ni batch yang keempat. Batch keempat, kena dekat 4 tahun jugalah. 4-5 tahun. 4 tahun ke 5 tahun fast track dah ditubuhkan. Baik Ustaz, setiap sekolah menengah ke rendah ke tahfiz, dia mempunyai perancangan tersendiri untuk masa hadapan. Jadi di Smart Ustaz, apakah perancangannya Ustaz? Baik. Untuk masa hadapan, insya-Allah di antara perancangan-perancangan kita yang kita dah susun dan kita dah bincang dan beberapa langkah pun kita dah buat ialah mohon doa daripada tuan-tuan perempuan sidang penonton sekalian, kita dalam perancangan untuk mewujudkan tingkatan 6 Aziz. Okey. Dan tak lama lagi Smart akan ada STAM. Kita pun dah pergi ke beberapa sekolah yang ada STAM. Kita jumpa dengan pihak pengurusan, kita tanya, kami ni baru ada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Baik. Kami nak wujudkan STAM. Apa kami kena buat? Dan pihak-pihak yang kami kunjungi itu, mereka sangat membantu. Mereka bagi panduan dan sebagainya.
Dan kita insya-Allah ke arah itu mungkin 2026, 2027. Jika tuan-tuan ada anak yang masuk ke sini untuk mengambil SME tingkatan 4, boleh kekal di sini daripada tingkatan 1 sampailah SPM tingkatan 5. Selesai tingkatan 5 di sini, tak perlu nak pergi ke sekolah-sekolah luar. InsyaAllah di sini ada disediakan STAM untuk pelajar-pelajar smart. Itu perancangan terdekat kita lah. Perancangan jangka panjang lagi ialah kita ingin menjadi sekolah swasta terbaik di Johor dan sekolah swasta terbaik di Malaysia. Alhamdulillah, insyaAllah. Itu perancangan yang tengah dibuat lah Ustaz, untuk akan datang, iaitu nak tubuhkan sijil tinggi agama Malaysia, STAM. Jadi di sini satu step by step yang SMART lakukan. Ada 3 tingkatan, pergi kepada 4 tingkatan, 5 tingkatan, ada fast track, kemudian nak wujud pula STAM. InsyaAllah. Okay, Ustaz, sedikit lah Ustaz, Ustaz boleh kongsikan kepada penonton kita macam mana nak masuk ke sini Ustaz. Lepas tu mungkin adik-adik ni, maknya yang ayah ni kadang dah teruja. Sekolah menengah tahfiz ni, Allah baik bagusnya ni. Anaknya tak nak Ustaz, takut katanya. Macam mana Ustaz nak bagi pesan-pesan, bagi pesanan sikit Ustaz? Baik, insya-Allah. Jadi untuk sesi 2025 kita dah buka dah kita punya pendaftaran untuk sesi 2025. Kepada tuan-tuan perempuan yang berminat, saya boleh bacakan nombor telefon kalau sempat salin, iaitu 011 35654240. Saya ulang, 011 35654240. Atau kalau tak sempat salin, boleh pergi ke laman web kita, www.mtaq M Malaysia, T Terengganu, A. Kekal bersemangat sepanjang hari dengan Tanwir Koko. Tanwir Koko menjadi pilihan keluarga saya untuk terus bersemangat sepanjang hari, membantu menyokong nutrisi penting, bekalkan tenaga serta cerdaskan minda. Formulasi khas dari 6 ekstrak semula jadi. Tanwir Koko, ini bekalan lengkap. Tanwir Koko, minuman coklat sedap, yeah. Ayam. Q Queen, MTAQ. MTAQ Tanwiriyah. TANWIRIAH. Satu perkataan. .edu.my. Jadi tuan-tuan perempuan boleh pergi ke laman web. Di situ ada semua gambar-gambar pengurusan, kemudian nombor telefon, alamat dan sebagainya. Boleh ke situ, dan sekiranya berminat, jadi boleh hubungi kita. Kita akan berikan link internet untuk diisi maklumat anak dan sebagainya. Untuk kemasukan ke sini, seperti Ustaz Aziz kata tadi, kalau adik-adik takut nak masuk dan sebagainya, di sini adalah sebuah tempat yang kita akan membina 3 perkara. Ini memang kita punya trust pendidikan Tanwiriyah. Daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah ataupun tahfiz, sampailah pelajar tu keluar ke universiti dan masuk dalam masyarakat. Siapa yang keluar daripada madrasah Tanwiriyah ni, dia kena ada 3 benda. Pertama, hati yang baik. Jadi di sini kita sediakan program-program yang sesuai untuk memperbaiki hati para pelajar. Kemudian akal yang cerdik, supaya mereka menjadi pelajar yang orang kata bijak, pandai, dan juga boleh memegang tugas-tugas penting dalam pentadbiran sesebuah organisasi dan sebagainya. Dan yang ketiga, badan yang sihat. Hati baik, akal cerdas, badan sihat, itulah aspek yang kena ada pada mana-mana pelajar Madrasah Tanwiriyah, insya-Allah. Jadi di situ adik-adik, ibu bapa yang nak hantar anak ke sini, kami Sekolah Menengah Islam Tanwiriyah menyediakan satu sistem pendidikan yang komprehensif, yang menyeluruh, dan kita sangat menekankan aspek akhlak. Sebab hari ni ramai ibu bapa Ziz, mereka selalu komplain ataupun menyuarakan bahawa pelajar-pelajar kurang akhlak, betul. Dah tak hormat guru, tak hormat ibu bapa, biadab dan sebagainya. Jadi di Tanwiriyah ni, kami selalu pesan kepada para pelajar, al-adabu qabla al-ilmi. Adab dulu sebelum ilmu.
Selalu juga saya pesan pada pelajar-pelajar, sekiranya SPM yang kamu dapat itu straight A, tetapi kamu tidak hormat kepada mak dan ayah, kamu adalah pelajar yang gagal. Tidak ada gunanya keputusan peperiksaan yang hebat tetapi tidak hormat kepada ibu bapa, guru, tidak jaga hubungan dengan Allah. Jadi pelajar-pelajar ni ditanam bahawa itu yang lebih utama daripada sekeping sijil. Tidak ada nilainya sijil yang berkeping-keping sekiranya akhlak sebagai seorang Islam itu tidak ada. Dan Alhamdulillah memang kita train pelajar kita daripada suara rendah sampai tahfiz menengah. Antara perkara asas ialah bagi salam. Pelajar kita kalau terserempak je, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Pakcik, Assalamualaikum Makcik, Assalamualaikum, itu antara akhlak asas yang kita ajar. Jadi insya-Allah kepada ibu bapa, adik-adik yang ingin bersama-sama dengan kita di Madrasah Tanwiriyah Aziz, insya-Allah kita dah buka untuk sesi 2025 dan kita akan datang isi, kemudian kita akan buat hari temuduga. Datang pada hari temuduga, boleh jawab soalan-soalan temuduga kita dan insya-Allah lulus, boleh menjadi salah seorang daripada warga Madrasah At-Tanwiriyah. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hanafi bin Muhammad penerangan yang saya rasa cukup padat untuk kita faham, tahu tentang Sekolah Menengah Islam At-Tanwiriyah Tahfiz. Jadi kepada anda yang nak lihat lebih detail atau berminat nak masuk ke sini, boleh layari di laman web kami di www.mtaqtanwiriyah.edu.my, ataupun anda boleh pergi ke laman sosial yang lain seperti FB, di TikTok dan sebagainya untuk anda lebih tahu, lebih lanjut keterangan mengenai perjalanan juga pelajar-pelajar kita di sini. Baik Ustaz, kita pergi ke soalan bonus sikit Ustaz. Boleh. Sekarang ni di Tanwiriyah tengah berlangsung atau berjalannya pembinaan untuk Blok D, di mana kita ada dua peringkat iaitu fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 sedang berlangsung iaitu pembinaan surau Tuan Guru Haji Hasbullah bin Haji Saleh. Betul. Baik Ustaz, masyarakat suka untuk menyumbang. Jadi ada juga masyarakat yang mempertikaikan duit sumbangan dan sebagainya, untuk apa kita kena menyumbang apa semua kan. Saya nak minta Ustaz berikan sedikit penerangan ringkas tentang kelebihan berwakaf ni Ustaz. Baik, insya-Allah. Sedang penonton yang dirahmati Allah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton selalu mendengar ustaz-ustazah membaca hadis tentang 3 perkara yang tidak terputus walaupun seseorang itu telah meninggal. Bila Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam", apabila meninggal salah seorang anak Adam, inqata'a amalu, semua amal-amal dia, solat dia dah terputus. Dia dah tak boleh sembahyang, dia dah tak boleh bayar zakat, dia dah tak boleh puasa, dia dah tak boleh qiyamul lail, dia dah meninggal. Tetapi ada 3 perkara yang masih lagi boleh dibawa berterusan walaupun orang itu telah meninggal, iaitu yang pertama, doa anak yang soleh. Di Tanwiriyah, insya-Allah, dengan berkat Quran, dengan semangat yang diberikan oleh almarhum Tuan Guru pengasas kita ingin melahirkan anak-anak yang soleh. Itu yang pertama. 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh, doa anak yang soleh. Yang kedua ialah amal-amal jariah kita. Kita dah meninggal dah, tapi kita pernah wakaf untuk pembinaan surau kampung kita. Selagi mana orang kampung kita gunakan surau itu, walaupun kita telah dikebumikan bertahun-tahun, pahala masih mengalir. Yang ketiga adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kepada sidang penonton, kepada diri saya dan kepada Ustaz Aziz sendiri, kita tak perlu menjadi ustaz untuk mengajar orang, tak perlu. Seorang ibu yang menjadi suri rumah, dia memberi sedikit ilmu pada anak dia. Dia mengajar mengaji ke, ataupun dia mengajar anak dia tentang solat ke, dan anak itu membesar menggunakan ilmu yang dia ajar oleh ibu dia tadi. Ibu tu juga mendapat pahala ilmu yang dimanfaatkan. Jadi di sini kami sedang membina surau madrasah yang kami namakan Surau Tuan Guru Haji Hasbullah bin Haji Saleh.
Dan surau itu dalam pembinaan dalam 60% dah Hajiz, kita dah naik tiang, dah naik dinding dan sebagainya, rangka semua dah naik. InsyaAllah kita siap dalam tahun depan, pertengahan tahun depan. Dan yakinlah sedang penonton sekalian, apabila surau itu siap sahaja, kita akan terus gunakan surau tu all out Ziz. Kita akan mulakan dengan insyaAllah kalau sempat sebelum Ramadan, kita akan bertarawih, seluruh staf Madrasah Tanwiriyah bersama para pelajar akan bertarawih di situ Ziz. Syok betul. Bayangkan kami bertarawih di dalam surau yang mana batu batanya digunakan daripada duit tuan-tuan. Allah Akbar. Simennya dibeli menggunakan duit sumbangan tuan-tuan. Betul. Walaupun simen itu makhluk yang mati, tidak hidup, tetapi dia menjadi amal jariah tuan-puan selagi mana kami bersolat di dalam surau itu. Allah. Maka mari bersama-sama kami, tidak ada kepentingan peribadi. Kami di sini membawa amanah, membawa semangat, membawa obor perjuangan almarhum Tuan Guru Haji Hasbullah. Walaupun Tuan Guru tak ada, tapi semangat beliau, apa yang beliau inginkan, kami teruskan. Antara hasrat almarhum Tuan Guru ialah pelajar-pelajar Madrasah Tanwiriyah mesti boleh bercakap Arab. Itu kami sedang usahakan. Sampai satu masa pelajar kita boleh bersembang dalam bahasa Arab di kantin dan sebagainya. Sebab apa? Sebab itu impian Tuan Guru. Dan begitu juga surau dan sebagainya, insya-Allah. Ini di samping menjadi tempat pelajar, staf untuk solat, ia menjadi ladang amal jariah buat penonton-penonton yang dirahmati Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Nafi penerangan yang cukup jelas mengenai kelebihan berwakaf. Jadi kepada penonton yang nak menyumbang, boleh sekali lagi pergi ke TikTok kami di Madrasah At-Tanwiriyah. Boleh klik di bio untuk anda tahu lebih lanjut mengenai pembinaan surau yang kami tengah laksanakan ini. Di mana anda boleh sumbang insya-Allah untuk fasa yang pertama, dan fasa yang kedua kita akan terus kepada pembinaan asrama. Insya-Allah. Jadi semua sekali hasil sumbangan wakaf tuan-puan kami gunakan dengan sebaik yang mungkin untuk sama-sama pastikan apa hajat almarhum Tuan Guru tercapai, apa yang kami inginkan tercapai, dan kami juga mohon doa kepada anda untuk pelajar-pelajar kami di sini, untuk kaki tangan staf, semua sekali dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Terima kasih Ustaz pada podcast kita kali ini untuk episod yang kelima tentang penerangan untuk Sekolah Menengah Islam Tanwiriyah insya-Allah. Baik, di akhir kata podcast kali ini saya tutup dengan kata-kata bijak. Senyum mampu menyelesaikan banyak masalah dan diam mampu terhindar dari masalah. Jadi anda pilih yang mana? Senyum ataupun berdiam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal bersemangat sepanjang hari dengan Tanwir Koko. Tanwir Koko menjadi pilihan keluarga saya untuk terus bersemangat sepanjang hari. Membantu menyokong nutrisi penting. Bekalkan tenaga serta cerdaskan minda. Formulasi khas dari 6 ekstrak semula jadi. Tanwir Koko, ini bekalan lengkap. Tanwir Koko, minuman coklat sedap.